Naklah ke tu tak? Tempat sangat. Okey. 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 Hello, testing. Hai, Assalamualaikum semua yang bersama saya lagi Lin dan Afah juga petang ni di Instagram. Seperti biasa kita akan official live di Facebook page kami Cantik Wall. Siapa yang berkesempatan boleh pergi ke Facebook page kami sekarang. Okay, mungkin at least boleh nampak lah screen di design-design yang akan kami kongsikan. Okay, so petang ni kita nak buat perkongsian berkenaan dengan cara kira waste coating. Kalau mana yang memang ada plan nak buat waste coating tapi nak tahu macam mana bajet dia, boleh bersama kami petang ni. Sekejap kita dalam setting sikit-sikit lagi. Okay, ramai-ramai masuk. Mana yang di Facebook ni sekarang, mana yang di IG boleh bersama kami sehingga akhir. InsyaAllah kita kirakan, kita ajarkan macam mana kira nak buat bajet kan. Ramai nak buat waste coating. Kita ajarkan petang, kita akan kongsikan cara pengiraan kita macam mana Cantik buat pengiraan dengan customer kita. So mana yang boleh bersama kami, join kami petang ni. InsyaAllah kita kongsikan bermanfaat untuk anda semua. Panggil kawan-kawan, ramai-ramai family, mana apa, sharekan perkongsian kami ni. Yang di Facebook boleh follow kami juga di Facebook ataupun di Instagram saja pun boleh juga. Okay, cuma di Facebook tu at least anda akan nampak lah apa kita akan kongsikan sebab kita ada share juga gambar. Okay. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang warga Facebook terutamanya dan warga Instagram. Hari ini kita just kongsikan simple calculation untuk simple waste coating design. Sebenarnya waste coating ni banyak jenis. So ini hanyalah ini khusus pada mereka yang tengah ada plan untuk buat waste coating tapi tak tahu dari segi budgeting nak buat macam mana. Tapi yang ini bukan untuk DIY ini untuk yang kalau you hire professional installer lah macam Cantik Wall ke dan sebagainya lah. Okey, so ni cara kira dia macam mana. Benda dia sebenarnya basic saja. Cuma kita nak tunjuk je lah, mungkin ada yang tak tahu, mungkin kurang pasti. Mungkin dia tahu tapi dia kurang pasti. So kita just nak tunjukkan cara kira untuk pemasangan waste coating yang jenis simple lah. Dia bukan yang dia macam-macam jenis tapi kita ambil yang hari ni simple punya. Okey, so tanpa melengahkan masa lagi, kita pun lewat dari ni start macam-macam masalah teknikal dari ni. So Puan Lin akan kongsikan cara pengiraan dan saya akan support mana information yang diperlukanlah sepanjang sesi kita pada hari ini. Okey. So mungkin Puan Lin dah boleh mulakan. So yang pertama, sebab hari ni kita nak kongsikan cara pengiraan waste coating. Mungkin ramai yang sedia tahu, mungkin ada yang baru kenal kami Cantik Wall, mungkin ada juga yang dah sedia follow tapi tak pernah nak ambil tahu pasal kami sebelum ni. Kan? So hari ni kita nak buat perkongsian, tajuk kita ialah cara pengiraan waste coating. Sebab memandangkan sekarang tengah in trend juga untuk konsep waste coating dalam rumah kan, terutama nak buat rumah baru dalam interior ni. So hari ni kita nak kongsikan sebab ramai sangat bila nak buat waste coating ni semua tanya harga pengiraan bajet macam mana kan, nak tahu harga. So hari ni tanpa melengahkan masa lagi, pada mungkin yang tertanya macam mana kita nak buat waste coating. Pertama, anda perlu tahu waste coating ni ada macam-macam design. Okay, kalau mana yang baru follow mungkin boleh refer pada post kami previous yang kami ada kongsikan juga di Instagram. Design waste coating ni ada macam-macam, yang full, yang half ke apa kan. And then untuk full sendiri pun macam-macam design juga, boleh refer kat situ. Okay, sebab nanti kan ada yang tertanya kan design macam mana. So untuk design you kena refer balik pada post kami sebelum ni. Kita ada kongsikan macam-macam design ataupun jenis waste coating. Kalau mana yang follow kita di Facebook, sebenarnya kita ada kongsikan sekarang video yang kita pernah buat di rumah customer kita, customer Cantik Wall, which is yang kita Cantik Wall sendiri install. Okay, so kalau yang nampak dekat situ ada jenis half, ada jenis yang full, ada yang jenis dekat ada meja apa bercermin kat situ, dekat ruang dining. So macam-macam design sebenarnya. Okay, kalau design ni pun mana-mana yang jumpa
any source daripada Google ke Pinterest ke pun boleh juga kongsikan. InsyaAllah kita akan tengok konsep ataupun design tu. Dia baru kita boleh berikan harga. Okay, so yang pertama macam kata-kata, kalau mungkin yang dekat Instagram akan nampak terbalik lah sebab mirroring image kan. Okay, terima kasih yang join kami petang ni. Okey, pertama untuk cara pengiraan waste coating, apa yang perlu anda tahu ataupun apa yang perlu kita perlukan bila nak kira bajet. Okey, pertama kita tentukan design. Macam tadi saya dah kata sebab kita ada macam-macam design, okey, untuk waste coating ni. Pertama tentukan design. Design ni dia ada dua, jenis full ataupun half. Okey. And then kedua kita perlukan maklumat yang paling penting ialah ukuran dinding tu sendiri, ukuran wall. Mana you nak buat. Okey. Contoh wall yang pertama, katakan ini wall satu, tak kira anda nak buat wall mana-mana dekat dalam rumah tu, katakan ambil satu wall yang kita perlukan ukuran ialah height dengan lebar ataupun panjang. Okey, katakan wall satu ni anda dapat dia punya ukuran tinggi ialah 10 kaki. Okey, and then dia punya panjang ialah lebih kurang dalam 15 kaki. Ini anda ambil ukuran wall 1. Okey. Wall 2, okey, kejap lagi kita reverse. Kita bincang kemudian. Okey, ini wall 1. Katakan anda pilih satu design. Design tu ialah jenis full height. Okey. Full height ni biasanya kita offer ialah lebih kurang dalam 10 kaki tinggi. Kebanyakan harga kalau yang refer pada design kami, maksimum ataupun tinggi yang cantik kita buat ialah 10 kaki. Tetapi ada juga rumah yang mungkin 12 kaki ke apa kan. Itu kena maklumkan akan ada sedikit perbezaan harga. Okey, katakanlah anda tentukan wall 1, ketinggian yang anda ambil ukuran dia 10 kaki tinggi, panjang ialah 15 kaki, nak buat jenis full. Okey. Katakan yang jenis full ni design A sama dengan kita letak RM35 square feet. Ini kita belajar math sikit. Okay. So katakan yang ni design A, harga dia kita letak RM35 per square feet. Katakan. Okay, macam mana nak kira? Pertama, kita ambil ukuran tinggi darab panjang, darab dengan 1.5, darab dengan RM. Okay, so dekat sini dah ambil kan? Dah dapat 10 kan? Tinggi sama dengan 10, darab dengan panjang tadi 15, darab dengan 1.5, darab dengan RM 35. Ini katakan design A, jenis full RM35. Okey, anda kira sendiri, anda akan dapat RM XXXX. Okey, contoh. Okey, ini jenis ketinggian penuh. Okey. Apa 1.5 tu? Kan. Kejap. Dia baru nak terang ni. Okey. Yang kiraan ni kita dah ambil ukuran kan. Biasa kita kata luas dinding kita cakap. Luas dinding, panjang darab lebar, darab tinggi ke apa macam tu kena tahulah. Okey. Kenapa kita darab 1.5 ni? Okey, dalam untuk cantik wall kita dah tetapkan 1.5 ni bersamaan untuk wastage dan juga logistik. Okey. Ini bergantung pada kawasan juga. Dia adalah range factor. Yang ini kita letakkan dekat sini. Yang 1.5 ni, kalau ramai ada tanya kenapa kita darab 1.5, kenapa kita tak darab terus panjang, darab lebar, tinggi, darab lebar, darab dengan harga. Kenapa kita darab 1.5? 1.5 ni ialah untuk sama dengan wastage tambah dengan logistik. Okey, yang ni wastage tu ialah contoh ramai tambah tanya, hardship. yang wastage ni apa sebenarnya kan? Wastage ni biasanya kita akan ambil kira. Contoh bila kita beli barang, katalah rumah anda tu panjang dinding ialah 10 kaki. Kita belikan kayu 8 kaki je kita dapat. So of course nak cukupkan 10 kaki tu kita kena beli 2 batang kan. Jadi 8 tambah lagi tambah 8 batang lagi. Maksudnya 2 batang kayu. Sedangkan kita nak pakai 10 kaki je. 8 kaki tambah 8 kaki. Sedangkan kita nak pakai 10 kaki je. So yang lebihan tadi tu kita akan ambil kira yang tu sebagai wastage. Itu kalau dia tanya pasal kos bahan tadi, kenapa kita ambil kira macam tu. Okey. Yang kedua, kita ambil kira juga ialah dari segi logistik. Sebab logistik ni bila kita nak buat pemasangan waste coating, dia bukanlah sehari 2 hari je kerja siap. Bukan pagi ni kita datang lekat-lekat tampal, petang dah siap. Tak. Of course kerja waste coating yang kita buat dengan material yang kita guna pakai, kerjanya akan ambil masa berhari-hari. Sebab tu mana mungkin customer kami yang pernah bekerja sama dengan Cantik Wall,
mereka memang tahu biasanya dalam quotation kita dah tetapkan lebih kurang 2 minggu macam tu kan, anggaran 7 ke 15 hari. Ini bergantung kepada keluasan ataupun Overall. order lah, Kat order rumah. overall lah. Ni bukan kat rumah. Ni kena faham, dalam quotation kita dah letakkan 7 ke 10 hari ialah untuk apa. Contoh kita nak buat fabrication berapa hari, kita nak buat pemasangan kat rumah customer berapa hari, plus minus kita kata dalam 7 ke 10 hari contoh. Okey, ini contoh berdasarkan ruang yang diperlukan tadi berapa banyak untuk pemasangan. Okey, dia bergantung kepada luas. Kalau lagi besar ruang nak pasang, mungkin akan ada sedikit tambahan lagi lah masa. Itu yang kena faham. Okey, so apa kita nak cakap, cara kita kira ialah tinggi darab dengan panjang, darab dengan 1.5, darab dengan harga. Okey, harga ni ialah bergantung pada design. Sebab lain design, lain harga. Okey, ini untuk jenis full, wall 1. Katakan wall 2 anda nak buat jenis half. Okey, katalah half ni sama juga. Kalau panjang ni kita ambil 15 kaki, tapi kita nak buat kat sini sahaja. Okey, untuk half mungkin ada yang pernah tahu dalam design tu kita ada yang dah advance mereka. Biasanya untuk half ni kita ada berbeza ketinggian. 3 kaki, 3.5 dengan 4 kaki. Ni standard. Maksudnya ni ukuran dari lantai ke dinding tu. Maksudnya contoh kalau anda berdiri sekarang, kira dari lantai tu 3 kaki, tinggi mana? Kalau dia kata 4 kaki, tinggi mana? Itu anda kena ambil kira daripada ni. Itu bergantung pada design. Dan juga mungkin anda ada option, contoh design kami suggest ialah kata 4 kaki, tapi anda kata nak buat mungkin 3 kaki setengah, kurangkan sikit. Yes, tak ada masalah. Sebab cara kita kira sama juga berdasarkan berapa luas atau ukuran yang kita nak buat. Kita bukan benda tu fix. Macam contoh ukuran kita design kata 4 kaki, anda nak buat apa contoh 2 kaki je, tapi harga still sama di situ pun tak juga. Kita akan tengok pada faktor lain. Okay, so sama untuk wall 2 ni, ukuran dia contoh dekat sini, katakanlah anda ambil nak buat 3.5 kaki. Okay, so sama darab dengan 1.5 darab dengan M. Katakanlah dekat sini nak buat 3.5 kaki darab dengan panjang 15 kaki, darablah dengan 1.5 darab dengan RM. Contoh design jenis half ni harga dia RM28 sekaki persegi. So anda kira lah 3.5 darab 15 kaki panjang darab dengan 1.5 untuk wastage dan logistik, darab dengan harga design tadi. Kalau design tu harga RM18, darab RM18. Kalau design anda pilih tu harga dia RM65, darab RM65. Okay, so ini kiraan basic macam mana cara anda boleh dapatkan sendiri untuk tahu bajet. Kalau macam kata anda dah suka design A, nak buat, nak tahu berapa bajet sendiri, mungkin anda dah tak perlukan pada kita cantik wall nak pergi datang ukur. Okay, sebab yang ini biasanya ukuran ni ramai yang tanya dan kata yang perlukan kita nak datang site visit ke apa. Sebenarnya untuk waste putih ni cara orang kata nak dapatkan bajet dia paling mudah. Sebab anda boleh ambil ukuran tu sendiri. Okay, sebab biasanya kalau kita site visit yang kita lakukan, cantik wall akan buat, kita akan charge untuk site visit. Charge site visit kita ialah RM150 untuk yang standard, untuk KL, Selangor macam tu. Untuk Melaka yang dekat-dekat dengan Seremban lah. Okay, sebab kita beralamat di Seremban. Kalau kata anda beralamat contoh anda di Melaka tapi anda jauh nak sempadan dengan Johor, of course kita memang tak dapat nak ke sana lah. Tapi kalau anda perlukan juga khidmat kita, site visit tadi charge dia akan berbeza. Okay, so itu yang kita nak kata. Kalau anda rasa nak jimat daripada bayar kita RM150, sebenarnya kerja tu mudah sangat. Anda boleh ambil sendiri. Just tentukan wall 1 anda nak buat daripada mana ke mana. Kalau contoh daripada sini sampai sini je anda nak buat, kata nak ambil ukuran ni 10 kaki, just kira lah 10 kaki darab 10 kaki tinggi darab dengan design tu darab dengan harga dengan 1.5 tadi untuk wastage. 1.5 ni is not really, dia tak fix sebab kita akan bergantung kepada faktor lain. Contoh macam jarak dan juga mungkin ada faktor lain, contoh macam bahan yang diguna pakai, heart shape dia. Kita tengok design tu bukan semua yang simply kita kata saya nak buat 10 kaki panjang, 10 kaki tinggi tapi agak-agak 3 hari. Tak juga. Bukan semua ukuran akan dibuat dalam siap dalam tempoh masa yang sama. Okey,
2.1 tu apa tuan? Nak tanya kalau saya punya level lantai tak sama, macam mana nak settle problem ni Okay. Level lantai tak sama. Untuk 2.1 mana Tak ada 2.1 pun. Saya pun tak nampak 2.1 ke, ada yang mungkin tak perasan. Okey, tak apa. Nanti kita kalau boleh spesifikkan dekat mana, wall 1 ke, wall 2 ke, sana ke, nanti saya cuba tengok balik. Okey, kalau untuk level lantai tak sama, basically kalau untuk wainscoting, sebab wainscoting ni kat dinding kan, dari segi leveling dekat dinding, kita ada alatan seperti water level, laser. kita gunakan laser. Ini untuk memastikan pemasangan kita tu nampak cantik. So maksudnya katalah kita padam ni murid-murid. Okey, hari ni kita belajar cara mengira wainscoting murid-murid. Dah biar orang cakap. Okey, untuk soalan yang kalau lantai tak level kan? Lantai tak level. Sorry. Kalau lantai tak level, ni lantai contoh. Okey, macam mana cara kami buat ialah ini kalau bab installation lah. Ni kalau kira dia tetap sama. Yang penting kira panjang dinding tu saja dan tinggi dinding tu dia. Tapi kalau dari segi installation, kalau kata lantai tak level, sebenarnya semua rumah dekat Malaysia dan dunia ni tak ada lantai yang betul-betul lah 100% rata. Perfect rata lah. Yes, bila pasang memang akan ada masalah leveling lantai ni, akan sentiasa ada. So dia ada teknik-teknik dan cara-cara dia lah untuk atasi benda ni lah sebenarnya. Tapi bergantung kepada severity leveling. Dia kalau nampak sangat melengkung tu, dia tengok to what extent lah. Kadang macam kita ada pasang, kita panggil baseboard ataupun skirting kat bawah. Kadang-kadang skirting ni kayu dia memang dah lurus. Bila kita start from one level, one point dan dinding tu panjang, katalah lantai tak rata, you akan nampak ada gap sebenarnya. So kita ada teknik sebenarnya macam mana nak elakkan benda ni lah. Selalunya kita akan pasang another kita panggil kayu, dipanggil shoe rail. Shoe rail lah. Shoe rail ni untuk elakkan gap-gap tersebut lah. Tapi ada cara-cara lain lah. Tapi kalau dari segi budgeting, tetap sama. Ukur sahaja dinding, panjang dari satu point ke point yang dikehendaki dan tinggi dinding tersebut. Okey. Lagi ada pertanyaan. Ya, nombor terbalik. Ya betul, sebab saya bila kita pakai untuk yang Instagram ni, kita nampak pusing kat sini kan. Mirroring. Mirroring image tu yang nampak terbalik. Okay, yes. Kita ambil cara kiraan kat sini 1.5 untuk kira orang kata standardizekan dari sini untuk logistik dan juga wastage. Tapi macam kita kata tadi, mungkin faktor tu akan sedikit berubah ataupun berbeza juga bergantung pada design yang pilih. Ini basically based on standard design yang kita offer lah, cantik wall. Okay, so rumah saya untuk hall 30 sekali 10 kaki dan 20 kali 10 kaki. Ya, puan rumah. Okay, ukuran tu dah ada, bagus dah tu. Untuk design tu pun kena tentukan juga. Okay, macam kita kata tadi, design tu kalau puan nak tahu harga, puan boleh refer balik pada post kami sebelum ni. Sebab setiap design kita dah letakkan harga siap-siap pada design tu kan. Contoh puan pilih design satu, harga dia RM35 sekaki persegi, contoh. So puan mungkin dah boleh kira bajet dah. Kalau puan kata design tu jenis full, puan dah boleh kira macam contoh kita tunjuk tadi, 30 kali 10 kaki, darab dengan 1.5, darab dengan design A tadi yang harga contoh RM35 sekaki persegi. Kalau harga dia RM85 sekaki persegi, puan darablah juga 1.5 darab dengan RM80 sekaki persegi. Tapi itu boleh kita kata sebagai orang kata apa? Cara puan nak dapatkan bajet sendirilah. At least puan boleh angkakan kan. Kalau macam puan rasa contoh dengan ukuran sekian, puan dah bajet, katalah bajet nak buat satu rumah at least wainscoting tu RM25,000. Tetapi dengan ukuran tu, dengan design yang puan pilih, kira-kira katalah total RM30,000 contoh. So mungkin puan boleh nak dapatkan confirmation, boleh je WhatsApp kami macam biasa. Untuk yang pertanyaan boleh je WhatsApp kami macam biasa. Kami still akan membalas dan menjawab pertanyaan. Ni cuma kita nak ajar macam mana tuan rumah sendiri boleh agak-agak. Okey, ada apa-apa kalau yang ni Encik Afa akan sama. Okey, untuk estimate pricing, harga yang paling rendah
yang anda boleh kira untuk budgeting ialah RM19 per square feet. Ini adalah jenis design di mana sama ada half ataupun full, kita kira pada kadar RM19 per square feet. Ini tradisional lah, macam ada kotak-kotak biasa, ada cherry dan sebagainya. RM19 per square feet ini direct install pada dinding. So installation wainscoting ni ada dua. Satu adalah anda direct pada install kayu nyatuh tersebut pada dinding, ataupun anda guna satu lagi lapisan sebelum dekat dinding tu, kita panggil apa tu, panel board lah. Panel board ni sama ada kita pakai plywood ataupun kita pakai MDF ataupun kita pakai gypsum board, terus bergantung pada jenis wainscoting tersebut, dan baru kita letak kayu nyatuh. So wainscoting kita pakai, harga yang kita sebutkan ni sebenarnya semua kayu nyatuh. Dia ada lagi satu kita panggil polystyrene. Polystyrene ni menjadi satu trend juga sekarang sebab dia adalah plastik, ada sedikit karakter macam kayu tapi design dia agak limited lah. So macam kayu nyatuh ni dia punya customization tu lebih mudah, lebih tahan lama lah saya rasa sebab dia dah kayu kan. Macam dia ada pro and cons polystyrene versus kayu nyatuh. Sebab polystyrene ni plastik, dia ada masalah dengan thermal. Thermal ni maksudnya heat lah, maksudnya kalau rumah anda kawasan yang panas, benda tu akan senang bend. Kalau macam kayu, sama juga masalah kayu tipikal ialah masalah dari segi anai, masalah dari segi kalau kena air berlebihan tu, maksudnya tak boleh basuh lah, janganlah basuh pula wainscoting tu kan. Banding macam tu lah. Setakat kalau dah cat nak lap-lap macam biasa, contoh terpercik air nak lap boleh, tak ada masalah. Cumanya janganlah kata kalau macam sebab lantai tu comot ke apa kan, terus je nak basuh apa semua pakai air berus rendam macam tu, tak boleh, tak digalak kan, tak boleh lah sepatutnya. Okey. Dan kalau ada yang juga tanya kalau masalah anai-anai, okey, kalau sebab harga yang cantik wall letak, yang mana better direct wall atau ni, dan kalau dinding kat area tingkat tu boleh pasang ke dinding kat area tingkat boleh. Okey. Alright. Puan Liana Nordin. Okey, saya jawab soalan yang pertama lah. Soalan macam contoh, kalau nak budgeting kalau kita kira based on luas dinding, tapi dekat dinding tu katakan you ada tingkap kan, you kata you nak minus ke luas tingkap tu, tak, kita tak kira macam tu, kita kira sama juga panjang darat tinggi. Sebab the more fittings yang ada dekat wall, the more complicated kerja tu. So harga tu termasuk juga selain wastage, selain logistik, termasuk hardship yang kita sebutkan. Sebab kayu dia tetap pakai kayu yang sama, panjang yang kita kena beli letak kayu panjang itu juga. So lagi banyak fitting, lagi banyak pintu, lagi banyak tingkap, lagi banyak halangan ataupun obstacle, lagi susah sebenarnya pengiraan dia. Okey. Contohlah rumah anda macam ni, mana nampak tak? Okey. Contohlah macam ni, sebab betul ramai yang tanya juga, dia kata rumah saya banyak tingkap, tak boleh lagi jimat ke kan? Okey, untuk pemasangan wainscoting macam tadi Yafa dah cakap, dari segi costing kita kira sama juga, sebab kita just ambil kira. Kalau contoh sini 15 kaki, kita akan ambil ukuran penuh 10 kaki tinggi, panjang 15 kaki panjang, kita darab semua. Kita tak ada nak kira, nak tolak balik berapa luas tingkap apa semua, tak. Sebab salah satu lagi ialah bila kita buat pemasangan wainscoting tadi tu, harga yang kita letakkan termasuk cat. Okey, kemasan akhir ialah cat. So kalau macam kita anda buat full kan, walaupun kayu tu mungkin akan pasang sini, tapi dari segi kemasan lain, kerja-kerja lain mesti melibatkan satu wall yang penuh. Kita tak ada kata kita usik sini, atas tak usik pun tak juga. Sebab kita akan kira wastage kat situ. Katakan kalau anda buat jenis half tu dia akan usik area sini. Yes, kita akan kira. Contoh kalau sampai sini 4 kaki kan, 4 feet kita akan kira juga 4 feet darat 15 panjang, macam tu. So okey, kalau dinding area tak boleh, okey, itu dah. Mana better direct wall atau letak board dulu? okey, jadi okey, kalau sorry, kalau okey, antara letak direct to wall ataupun ada panel board dekat belakang, okey, jawapan dia subjektif juga, dia bergantung. Biasanya kalau panel board ni kita suggest untuk dinding yang agak teruk lah, okey, agak teruk, tetapi itu pun bukan jawapan yang konklusif. Sebabnya kalau nak pasang direct pada dinding you teruk sangat, retak tak rata,
kata apa lagi, berbonjol-bonjol kan. Dia ada satu lagi teknik tanpa guna panel board. Sebab panel board ni ambil masanya lama nak buat. Ambil masanya lama, berdebu, habuk semua, anda kena tahan lah kalau nak kita buat. So kita guna option yang pertama, which is still pasang pada dinding tapi kita buat pre-treatment pada wall tersebut. Pre-treatment ni biasanya kita akan saja buat skimming lah. Skim tu maksudnya kita simen putih balik dinding tersebut, kita ratakan balik, kita buat rendering balik. Kalau yang crack tu kita cover lah dengan Kita akan tutup. skin balik. Yes. Kalau yang berbunjul-bunjul, kalau macam kata dinding tak level lah, memang nampak macam dinding tu ngandung kan. Itu dia. So kita akan bagi level semua Itu balik. kita akan buat lah. So kita akan, pendek kata kita akan rejuvenate ataupun renewkan balik dinding anda dulu sebelum kita pasang wainscoting. Itu caranya lebih pantas, jimat sedikit compact dengan pasang ada panel board dekat belakang. Dan hasil dia tetap cantik lah. Kalau pasang dengan panel board ni, dia tak semestinya dapat mampu untuk selesaikan masalah. Kalau dinding crack, yes. Tapi kalau dinding anda berbonjol, itu juga menjadi satu masalah. Sebab dia tetap kayu dan kayu tu tetap lurus. Kalau dinding anda tetap tak rata, dia akan still nampak sikit dia punya bonjolan tersebut. So biasanya kita kalau jenis macam tu, kita akan kena ratakan dulu. Kita kena sand dulu tempat-tempat yang tak rata tu, barulah kita pasang panel board tersebut. Dia kerja-kerja yang banyak jugalah sebenarnya. Maksudnya pre-treatment dinding tu penting. Dia dari segi pro and cons, ada panel board tu tak daripada dinding ni benda yang sama. Dia tak ada masalah pun. Dia just ni hanyalah bagi kami adalah teknik ataupun cara untuk pemasangan wainscoting. Cuma of course lah kalau you pasang panel board dekat Europe, sebenarnya rumah diorang kebanyakan dinding diorang adalah berasaskan gypsum ataupun kayu atau kita panggil drywall. That's why bila dia pasang wainscoting cantik je sebab dia paku cantik je. Tapi dinding kita kat Malaysia ni semua dinding batu. Dinding kita konkrit. Banyak pakai simen konkrit rumah Malaysia ni. So dia dari segi finishing tu yang penting lah. Kalau kita direct to wall ni, pemilihan cat, pre-treatment dinding, dan bila kita pasang kayu wainscoting daripada ni, baru dia akan nampak purely cantik. So ada teknik-teknik dia. So jawapan kepada tadi perlu atau tidak pasang tu, jawapan dia subjektif, bergantung kepada keadaan dinding. Bukan semua yang kata kalau dinding tu tak rata, tak cantik terus pasang panel. Tak juga. Dan mungkin tak semua juga kalau dinding tu tak rata, kita kata kalau crack saja kita skim. Tak juga. Bergantung kepada jawapan macam tadi, keadaan dinding, and then dari segi costing. Mana yang lebih menjimatkan dan orang kata menjimatkan kos dan menjimatkan masa lah untuk pemasangan. Cantik Wall cover area Selangor tak ya? Puan Jaafar, kita cover area KL, Selangor, Seremban. Okay. So buatannya wainscoting paku ke tanpa pada dinding? Okay, wainscoting ni kalau direct to wall kita just tampal je lah. Tapi kalau kita ada buat panel board, kita akan paku. Sebab paku ni kita perlu kalau nak pakai kayu nyatu, kita paku. Kalau direct pada dinding tak boleh sebab dia kena pakai concrete gun. Concrete gun ni dia punya paku biasa saiz dia besar. Bila saiz dia besar, kadang bila kita ambil bidding yang saiz dia kecil dan kita tembak paku tersebut, kebarangkalian untuk kayu tersebut pecah tinggi. Dan kadang dinding konkrit kat Malaysia ni dia macam-macam. Rumah yang buat tahun 60-an, 70-an, 80-an, tahun 2000, semua mempunyai komposisi konkrit yang berbeza, kekerasan yang sangat berbeza. Kadang-kadang even paku konkrit pun tak lepas. Itu masalah dia. Ada dinding yang dibuat khas untuk safety. Tanah rumah baru, rumah-rumah jenis teres, kadang dia punya safety tu dia siap ada besi lagi kan, kita panggil reinforced konkrit. So benda tu pun jadi masalah. That's why kadang-kadang kita lebih recommend untuk go for, kalau daripada dinding just glue. Kalau ada panel board, kita akan pakukan lah. Maksudnya kayu tersebut akan dipakukan ke atas panel board. Panel board tu sendiri sama ada kita pakukan ke dinding guna konkrit kan, ataupun kita akan glue. Biasanya dia kena both glue and nail sebab it's mechanical and chemical, both kena ada untuk lebih kuat. Okay. Boleh tahu ukuran standard dari aras lantai ke frame berapa inci? Ukuran standard dari atas lantai ke frame. Okey, yang ni kita bagi untuk design biasa lah. Design biasa, kalau you ada skirting daripada tiles, okey, ambil lebih kurang 3 inci lah daripada skirting tersebut ke you punya horizontal installation of your beadings lah.
You punya kayu tu ataupun whatever polystyrene dia pasang 3 inci. Jarak antara kayu untuk design standard biasa saya buat, tim kami buat 3 inci lah. Itu jarak standard yang kita buat lah. Ada soalan lagi tak? Ada soalan dekat Facebook ada tak soalan? Kat Facebook kita cuba tengok. Kalau ada soalan di Facebook boleh nyatakan di ruang komen. InsyaAllah kami akan jawab. Kebanyakan soalan yang kami dapat hari ini di banyak daripada Instagram. So pada anda yang dekat Facebook kalau ada soalan boleh channelkan utarakan soalan anda di bahagian komen lah, ataupun mungkin anda dah dapat pun soalan-soalan daripada Instagram mungkin dah covered. So mungkin anda boleh rujuk kembali soalan dan jawapan yang kami berikan. Hari ini sesi dia memang khas untuk kita kira-kira harga saja, tapi of course lah kita boleh tambah-tambah soalan-soalan yang berkaitan ni kan untuk membantu anda buat planning lah. Okey, Cik Jaafar, untuk warna cat ada pilihan ke atau warna putih sahaja? Warna cat harga yang kita letak dah termasuk cat, dan cat yang kita guna pakai biasanya ialah jenis matte ataupun satin glow, dan itu warna cat tu ada katalog dia lah yang kita akan kongsikan. Kalau tuan rumah sendiri ada warna kod tertentu, boleh juga kongsikan. Kita akan tengok kod tu kita boleh dapat ke tidak. Sebab ada setengah kedai masalah dia ialah supplier cat ni, masalah ni kadang-kadang mesin ataupun dari segi coding. Tak dengar suara? Dengar tak suara saya? Kadang-kadang dari segi coding tu dia punya color dia tak boleh nak buat. Contoh lah dari segi warna asas kan, kod warna asas dia tak ada, ni ada. So kita akan cuba cari kalau tuan rumah ada kod sendiri. Tapi biasanya warna tu kita akan kongsikan lah kod katalog kita. Kalau warna customizable lah. Warna tu custom, boleh custom. Boleh pilih daripada brand-brand yang common lah, brand Jordan ke, ICI Dulux ke, Nippon ke. Biasa kita orang pakai Nippon ataupun ICI sebab bagi kita orang finishing dia sesuai dengan base coating. Tapi tengoklah macam mana finishing jenis apa. Kita ada macam-macam finishing. Satin ada, satin glow ada, ada matte. Biasa glue kita tak pakai lah. Glue ni akan mencacatkan dinding lah sebenarnya. Kurang lah pada kita kurang pada pendapat kita lah, kita kurang sikit. Dengar tak kan? Kalau bagi plan rumah boleh tak dapat quote? Boleh, cumanya kita kena tahu tinggi dinding tersebut. Macam you ada plan, floor plan, you highlightkan dekat dia punya floor plan tu dinding mana yang you nak buat base coating. Tapi sama juga kita perlukan, kalau you dah highlight pun kalau tampak ukuran kita tak boleh nak bagi quote. So you kena tahu floor plan tu. Kadang-kadang dia punya floor plan tu terlalu generic, macam it's not from architecture punya drawing kan. Tak cukup measurement. Contohlah ni kan ada ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4 lah contoh kan. So anda highlightkan dinding mana nak buat. Katakan dinding wall 1 ni kan. Lepas tu masuk kata nak buat sini. So kita nampak, katakan kalau mungkin dekat floor plan tu ukuran ni kita dah nampak. Yang ni 10 kaki, yang ni 15 kaki, panjang sini 20 kaki. Yes, kita tahu, cumanya bila untuk ukuran nak kirakan bajet ni perlukan juga tinggi dinding tadi. Kalau terutama kalau jenis nak buat full. Kalau nak buat full, of course kalau full dia katalah tinggi dinding tu 11 kaki. Kita kena ambil kira lah tinggi dinding area tu ialah 11 kaki, darab 10 kaki. Penting kena ada ukuran ni tetap sama, panjang dan juga tinggi. Kita perlukan ni juga. Kalau macam half ni tak perlulah. Macam nak pasang half bottom ni tak perlu, just perlukan tinggi je panjang dinding tersebut. Kalau nak pasang half ni kita biasa standard 3.5 feet je. So you determine lah mana you nak, 3 ataupun 3.5 feet. Suara slow. Dengar tak suara kami sekarang? Sila save live ni nak tunjuk pada suami. InsyaAllah jangan risau Syam. Live ni boleh tonton di sebab kita ada tak di Facebook. Nanti boleh lah, you boleh refer balik. Di Facebook kita kongsikan, kita live sekarang ni official Facebook. Biasanya memang kita akan kongsikan kemudian di Instagram. Kita akan record dan juga kongsikan di IGTV. So jangan risau, insyaAllah nanti lewat sikit kita akan kongsikan lah. Aqua Legacy. Terima kasih juga. Ya betul. Kebanyakan ni kata bila kita buat kerja-kerja tangan apa semua kan susah nak cakap part finishing. So memang orang kata apa? Jawapan dia subjektif. Dari costing pun subjektif juga. Kalau ruang rumah tu bukan semua rumah baru dinding cantik, tapi bukan semua rumah lama dinding dah tak lawa, tak juga. Yes. So benda tu bergantung dari segi keperluan.
perlu panel board atau tidak, perlu nak buat skim balik ke tidak, nak render macam mana ke kan. So kena akan ambil kira. Dan ada contoh gambar design dan harga. Dan macam tadi kita dah kata, untuk design dan harga kita ada kongsikan juga di post Instagram sebelum ni. Refer website. Boleh refer website kami juga, cantikworld.com dan The thecantikworld.com. Okay, cantikworld.com untuk kapet, thecantikworld.com untuk servis kami dan juga lain-lain SPC, waste coating, semua ada kat situ lah. So kalau macam mana yang kita nak kongsikan hari ni, sama cara kira waste coating ataupun nak cara mendapatkan bajet sendiri waste coating. So untuk design dan harga boleh refer kami di website kami thecantikworld.com, thecantikworld.com. So dekat situ. Okay. Ada apa-apa soalan lain tak mungkin yang kita boleh jawab atau kalau nak kita kongsikan lagi? Memang tahan ya kalau sekadar pakai gam je tanpa paku. Gam kita pakai, pertama nak cakap gam kita pakai bukan gam paper ini memang gam khas untuk industri, which is gam industri yang untuk kayu, dinding, gam macam tu. Okay, bila sekali dah lekat bukan simply boleh tarik saja, tak juga. Dan kalau perlu ke tidak pakai paku, macam tadi kita dah kata, dia subjektif pada cara pemasangan tadi dan apa yang diperlukan. Bukan simply kata nak terus kayu nyatuh tadi terus nak semua ke paku, pakai paku juga, tak juga. So dia subjektif. Tadi kita dah jawab. Ada tambah lagi tak? Okey, sebab kita hanya fokus pada pricing. Tapi pricing ni kalau katakan ada servis-servis tambahan macam pre-treatment wall, macam pre-treatment yang saya kata tadi lah, skimming ke, nak ratakan bonjol ke apa semua tu, itu sebenarnya biasanya kita akan kira lain lah, sebab benda tu melibatkan kerja-kerja tambahan yang lain, yang kerja-kerja yang quite banyak, kerja-kerja yang agak banyak jugalah nak buat. Dan lagi satu kita nak ingatkan, sebenarnya kerja-kerja waste coating ni kerja dia berhabuk sedikit. So kalau macam anda bukan dah duduk rumah tu dan anda rasa tak selesa untuk ada surrounding yang agak kotor dan berhabuk, mungkin waste coating tu agak kurang sesuai. Sebab kita pernah experience benda-benda ni. Kadang dia kata okey nak pasang waste coating, tapi bila kita pasang benda tu, kadang some people dia tak boleh terima, sangat habuk, asma dan sebagainya, ada anak-anak. So anda kena take that into consideration jugalah. Sebab benda-benda ni bukan jenis pasang tampal it's not like that. Bergantung pada jenis kerja yang kita akan buat. Dia kerja nampak simple tapi bergantung pada design dan bergantung kepada kemasan dan macam banyak benda lah sebenarnya. Dia kerja-kerja halus yang that's why ramai kontraktor binaan yang tak nak buat benda ni. Sebab benda tu dia melibatkan kerja-kerja yang sangat-sangat halus dan tak semua orang boleh buat. Kalau nak buat DIY tak ada masalah. Kalau ada masalah juga anda nak beli kayu, tak lama lagi kita of course kita akan introduce kita punya DIY package. Tapi after PKP lah, sekarang masa PKP ni susah sikit. So ni hari ni kita kongsikan cara-cara kira je lah. Just pendek kata, luas dinding, tinggi darab panjang, darab of factor 1.3 ke 1.5, darab dengan harga waste coating. Waste coating tu boleh mula daripada harga yang paling rendah RM19 per kaki persegi. Itu je lah yang kita boleh kira. Harga bermula dari RM19 sekaki persegi tu sebenarnya bergantung pada design juga. Dan kena tentukan design mana. So kita ada kongsikan jenis design dan harga dia. Untuk high ceiling harga sama je kan. High ceiling maksudnya sama, kita ambil ukuran daripada lantai bawah ni sampai ke atas. Kata kalau 10 kaki lah. Kalau kata 11 kaki, anda kena kira juga. Maksudnya kalau 15 kaki panjang, darab 11 kaki, darab 1.5 stand factor tadi, darab dengan harga. Buat waste coating untuk ceiling juga ke? Untuk cornice. Itu ceiling itu bukan waste coating kan, ini pasang cornice. Jangan tersilap kadang ada certain contractors dia kata dia pasang waste coating kat dinding dan kat ceiling. Benda yang dia pasang tu, kalau dia dekat ceiling, benda tu kita pakai cornice. Cornice ni ialah plaster ceiling tu, bahan yang sama. Ceiling tu kita pakai. So cornice tu bahan yang sama, dia pakai plaster. So benda tu dia bukan pakai kayu lah. Dia nampak cantik, tetap cantik, tapi cuma dia rapuh. Rapuh dia kalau terlanggar sikit dia pecah. Itu masalah dia. Sebab ramai juga kontraktor yang buat pakai cornice ni even kat dinding. Dia kata lagi cepat nak buat lagi mudah. Memang lagi cepat, lagi mudah, lagi senang.
Cuma masalah dia kalau anda suka, okey lah. Tapi dia ada cons dia dekat situ ialah dia kurang tahan je lah, dia rapuh. Cantik tetap cantik. Cuma dari segi finishing cat, kerja apa, execution kerja tu lebih cepat. Compare dengan pakai kayu. Itu je lah. Buat waistcoating untuk Sheila juga. Mungkin ada yang tanya kot sebab design waistcoating kita ada yang nampak komis kat atas tu kan. So yang tu kot maksudnya. Yang mana? Waistcoating untuk Shilling. Kalau maksudnya you nak, kalau kita buat waistcoating penuh, lepas tu dekat sekeliling Shilling tu macam skirting untuk top side kan. Yang tu ponis juga sebenarnya. Bergantung lah, kita boleh buat sebab kita memang buat renovation, kita buat plastic ceiling, kita buat waistcoating, kita buat all those. Nak buat boleh, tak ada masalah. Cuma harga dia berlainan lah, tu je lah. Dia ada tambahan-tambahan cost dia. Dah jauh je daripada okay. Oh, dekat Facebook nampak saya ada second okay. So harap question kita menjawab jugalah pertanyaan-pertanyaan yang diselit-selitkan kan. Sebab macam kita punya fokus tajuk kita hari ni ialah untuk cara kira waistcoating. Tapi kalau mana yang soalan berkenaan berkaitan dengan waistcoating, of course kita jawab sebab at least membantu anda juga kan, alang-alang tu kan, nak bajet-bajet waistcoating macam mana. So itulah. Okay, pada mereka yang kalau kata ada plan nak buat waistcoating, anda nak buat bajet, anda tak tahu, just orang kata hubungi kami, WhatsApp kami, kita akan cuba bantu dari segi budgeting. Dan kalau anda berminat, anda boleh sebenarnya boleh lock sekarang, even masa PKP ni anda boleh lock time. Maksudnya anda dah plan memang nak buat, kita boleh bagi quotation official dan kita boleh plan after PKP lah macam mana execution plan. Still kita still open, it's still online business, tapi still PKP ni of course limited all that. Tapi of course we can plan now, lebih mudah, so that anda pun nak buat budgeting, kita boleh plan sekarang. Maksudnya dah sampai after PKP nanti kita boleh terus plan untuk execution lah macam mana. So tak adalah, kena beratur lah of course kalau ni macam mana kan. So kalau anda buat awal, masa untuk kita siapkan rumah anda mungkin lebih cepat lah. Cumanya sekarang memang ada yang tanya kalau ada yang tanya untuk buat sebelum raya memang dah tak dapat lah kan. Bergantung pada PKP. Ya, bergantung pada PKP sekarang ni dengan jadual lah. Maksudnya dari segi jadual lagi kan. Macam cakap kita tak ada masalah kalau you nak order untuk macam dapatkan harga and then memang within budget, kata okay nak teruskan, InsyaAllah boleh. Maksudnya kita masukkan, kita susun, kita Cantik Wall akan susun jadual ikut tempahan tadi. Maksudnya kita akan dulukan ikut siapa bayar dulu macam tu. So itu dari segi penjadualan kerja. Maksudnya kalau contoh tamat PKP 24 hari bulan ni, of course macam sekarang ni pun Cantik Wall dah sedia ada kerja kita yang kita dah patutnya berlangsung sebelum PKP pertama lagi kan. Jadi bila tamat PKP ni, insyaAllah kalau kita dah dibenarkan bebas balik untuk kerja seperti biasa, kita akan dulu pada mereka. And then kalau macam kata puan atau tuan ada yang berminat and then kita dah buat official petition, nak minat dapatkan khidmat kami, kita akan masukkan je slot tu, kemudian tarikh kita akan inform, kita akan update. So yang tu jangan risau. Dari segi design ke apa, order, bayaran ke semua tak ada masalah sebab kita memang dari kita ramai tahu kita Cantik Wall beroperasi secara online juga. Cumanya pejabat kami, kedai kami di Seremban buat masa ni memang tutup. Okay, ada yang tanya nak tengok sampel apa semua kan. Kita Cantik Wall memang tak beroperasi di kedai pejabat kami lah di Seremban, kita memang tutup. So sekarang ni apa-apa secara online sahaja. Even yang tanya untuk belian apa-apa pun memang secara online saja. Okay, so harap menjawab soalan kami petang ni. Ada apa-apa pertanyaan nanti boleh kita kongsikan lagi pada di Instagram. Terima kasih yang follow kami, terima kasih yang bersama kami daripada awal hingga akhir, yang bertanya-tanya mungkin sebelum ni ragu-ragu, was-was ke apa kan. At least dah harap menjawab pertanyaan you all. And then jangan risau, kita akan rekodkan sebab official live kami di Facebook, kita akan rekod, kita akan kongsikan semua di IGTV. Dan mana-mana yang tengok design, boleh tengok design di cantikwall.com, design untuk waistcoating. Okay. Itu saja perkongsian kami. Terima kasih kepada yang join kami di Facebook Live pada hari ini, dan juga terima kasih kepada yang join kami di Instagram. Kalau ada apa-apa soalan boleh terus WhatsApp kami 0846670033. So insyaAllah kami akan berkongsi lagi anda topik-topik menarik. Setiap hari kita akan live. So anda boleh join kami lah seperti biasa insyaAllah. So itu saja daripada saya, Afwa dan Lee daripada Cantik Wall. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.